Hai dan Assalamualaikum. Saya Kristina Nabiha dan kali ini saya ingin berkongsi kepada anda semua mengenai teori kontingensi dalam kepimpinan dan bagaimana ia boleh diaplikasikan dalam abad ke-21 kepada para pemimpin. Pada dasarnya, teori kontingensi mengandaikan bahawa keberkesanan kepimpinan adalah bergantung kepada kesesuaian dan juga kelarasan personaliti serta tingkah laku pemimpin dengan faktor-faktor seperti struktur tugas, kuasa, kedudukan ataupun jawatan dan kemahiran serta sikap para pekerja itu sendiri. Jadi, teori kontingensi ini menganggap bahawa tidak terdapat satu pun gaya kepimpinan yang khas ataupun yang baik dan sesuai untuk semua situasi. Oleh itu, setiap kepimpinan akan bergantung pada situasi dan juga tahap keupayaan pekerja. Seorang pentadbir ataupun pemimpin seharusnya mengenal pasti faktor-faktor yang paling penting yang mampu mempengaruhi tingkah laku pemimpin tersebut dalam situasi yang tertentu dan meramalkan gaya kepimpinan yang paling berkesan untuk situasi yang dialami dalam satu organisasi. Seterusnya, kita melihat bagaimana teori kontingensi ini dapat diaplikasikan dalam abad ke-21. Sebelum itu, saya ingin kongsikan apakah ciri-ciri kepimpinan yang menjadi keperluan dalam abad ke-21. Pertama sekali, mestilah memiliki daya prestasi yang tinggi kerana keupayaan akan dilihat oleh pengikut, pekerja ataupun masyarakat. Yang kedua adalah mempunyai visi dan hala tuju sebagai motivasi kepada pengikut. Dan yang ketiga adalah sentiasa peka kepada persekitaran tanpa perlu menjadi pakar dalam bidang tertentu tetapi menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai keutamaan dan kehidupan. Jadi, melihat kepada ciri-ciri tersebut, faktor yang dapat saya kategorikan kepada 3 bahagian iaitu hubungan antara pemimpin dan ahli, struktur tugas dan juga kuasa ataupun kedudukan. Jadi, hubungan antara ahli dan juga pemimpin ini merangkumi kepada kepercayaan, kesetiaan dan juga keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab agar hubungan antara mereka dapat membina satu komunikasi yang baik. Jadi, setiap organisasi tidak akan lari dari menghadapi masalah. Oleh itu, pentingnya hubungan ini untuk saling membantu mencari penyelesaian masalah dengan baik. Seterusnya, faktor kedua iaitu struktur tugas yang perlu diambil tahu oleh setiap pekerja dan juga pemimpin. Sebagai contoh, skop kerja yang telah ditetapkan kepada ahli perlu diambil tahu oleh pemimpin untuk memastikan tiada pengeluaran arahan yang tidak berkaitan dengan skop yang ditetapkan. Oleh itu, struktur kerja yang difahami oleh semua pihak akan memberikan kerjasama yang lebih baik dalam satu organisasi. Seterusnya, faktor yang terakhir merupakan kuasa ataupun kedudukan. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang diberikan jawatan yang tinggi, perlu memimpin ahli di bawahnya. Tetapi, kuasa yang diberikan ini sebagai pemimpin perlulah diguna pakai dengan baik dan mengikut ciri-ciri keperluan dalam situasi satu organisasi tersebut. Kesimpulannya, teori kontingensi ini dapat dikaitkan dengan keperluan pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan mengikut situasi yang berlaku. Jadi, dengan sikap dan toleransi antara pemimpin dan juga ahlinya akan menentukan bagaimana pemilihan gaya kepimpinan yang boleh diaplikasikan dalam satu organisasi. Jadi, sedikit nasihat dan pandangan yang boleh saya berikan dalam perkongsian kali ini adalah setiap pemimpin perlu berperanan untuk melihat pelbagai gaya kepimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi merujuk kepada keperluan. Jadikan pengetahuan gaya kepimpinan sebagai ilmu pengetahuan kepada penambahbaikan kepada diri sendiri juga. Jadi, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.